Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu. 主，我们来到你面前， untuk minta Tuhan tolong kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. 求你预备我们的心，领受主的话。 Pakai kedua hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. 你使用两位仆人要传讲主的话， Pakai kami untuk boleh membawa jemaat mengerti firman Tuhan pada hari ini. 使用我们每一个弟兄姊妹们能够明白主的话， Dan kiranya setiap hati kami yang mendengar boleh siap juga untuk ditaburi kebenaran firman. 让我们听的能够接收新的种植在我们的心田里面。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求，靠耶稣基督圣灵， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini sama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. 我们一起来念马太福音第6章25节到34节。 Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. 6章25到34节。 Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan dari ayat 25 sampai ayat yang ke-29 dalam bahasa Indonesia, kemudian 30 sampai 34 akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来念，以后就用中文来念。 LAI memberikan judul kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah selasa saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak bekerja keras, tidak memintang, tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 你们这小心的人啊，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的壮士，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么，这不是外邦人的所求的。你们需要的这一切的东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国、他的义，这些东西都要加给你。所以不要为明天忧虑，因为明天只有明天的忧虑，一天的难处，一天当就够了。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的诸位弟兄姊妹们， dunia yang kita tinggali saat ini memberikan begitu banyak tekanan. 在我们的世界所住的世界，很多的压力， Apalagi habis masa-masa pandemi ini yang hampir sekitar 3 tahunan, 尤其是已经3年之久的疫情， memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. 给我们一个不良的这个反应。 Mungkin orang-orang udah mulai merasa stres, depresi, 在那个时候，可能我们有很多的压力， disebabkan karena terlalu khawatir, takut. 因为我们常常觉得很忧虑。 Kekhawatiran itu membawa orang itu untuk mengalami yang namanya stres dan depresi. 如果我们忧虑，那么就产生压力。 Sehingga di masa-masa pandemi seperti ini banyak orang yang merasa tergoncang. 所以在疫情当中，很多的人心性动摇， Kekhawatiran yang berlebihan 以及多疑的忧虑， akan memberikan dampak yang negatif dalam kehidupan kita. 对我们的生活有副作用。 Dan akan pasti mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. 每一个生活的角度，我们都有负面的影响。 Banyak faktor yang bisa membuat kita khawatir. 很多事情能使我们忧虑， Seperti mungkin adanya ancaman, 可能我们有受到威胁， konflik, pertentangan, 或者我们有纷争， ketakutan, 心里的惧怕， dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. 一些很多我们生活的需要， Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan kita merasa khawatir. 这些事情使我们感到忧虑。 Oleh karena itu Bapak Ibu 所 sekalian, 以弟兄姊妹们， kita perlu cari tahu apa yang menyebabkan 我们 kekhawatiran. 很想知道我们需要的是什么。 Kekhawatiran adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup kita. 我们心里有忧虑，这是一个非通常有的事情。
Tetapi 但是 jika berlebihan 如果多疑的话， akan memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan kita. 对我们的生活有负面的影响。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姊妹们， kita kembali ke perikop yang kita baca tadi. 我们再回到刚才我们所读的经文， Ini merupakan kisah dari rangkaian khotbah di bukit. 这是在这个主耶稣在山上的讲道报讯。 Pada saat itu begitu banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan apa yang Yesaya. 在那个时候，很多人来到主面前来听道。 Yang pasti ya, mereka datang adalah orang-orang yang datang dengan berbagai macam pergumulan dalam kehidupan mereka. 来到主面前听道的人都有每一个人的生活的重担。 Pertanyaannya bagi kita mungkin adalah mengapa Yesus memunculkan topik mengenai kekhawatiran ini? 问题是，主耶稣提出换义又利的事情。 Tuntutan dunia saat ini 那么我们现在这个世界对我们的要求， memberikan dampak yang luar biasa. 给我们有负面的作用。 Tuntutan dunia 世界的这个要求， menghasilkan kekhawatiran yang mendalam dalam diri seseorang. 让我们的生活很多的忧虑。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Yesus memulai bagian ini 主耶稣开始这个经文这个讲道， dengan berkata, 他说 jangan khawatir tentang hidupmu, 不要为我们的生活忧虑。 mengenai apa yang kamu makan, minum, dan tentang tubuhmu, 你说吃，你说喝，关于你的身体， dan mengenai apa yang hendak kamu pakai. 你们要穿的， Jemaat yang dikasihi Tuhan, 弟兄姊妹们， ini semua adalah kebutuhan dasar kita, 这 bukan? 完全是我们生活的需要， Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. 这是我们人每一个人的需要。 Yesus memberikan sebuah nasihat kepada pendengarnya 耶稣提醒我们每一个听众的， untuk tidak terus-menerus memikirkan atau memperjuangkan kebutuhan sendiri 让我们不断不会一直为我们所需要而忧虑， yang dapat menyebabkan kekhawatiran 里面能够产生一个忧虑， dalam kehidupan yang sedang dijalani. 在你的生活当中。 Oleh karena itu kemudian Yesus memberikan ilustrasi 所以弟兄姊妹们，主耶稣给你一个比喻， dari ciptaannya yang lain. 让他所创造的其他的生物。 Pertama, 第一， Yesus mengambil contoh dari seekor burung 主耶稣拿一只鸟的生活， dan fokus dari ilustrasi ini adalah mengenai kebutuhan akan makanan. 那么在这个比喻里面，重要是说关于吃的方面。 Matius tidak mencatat jenis burung apa yang dikatakan oleh Yesus. 马太不是很清楚说主耶稣所说的是哪一种鸟， Tetapi dalam Injil Lukas kita bisa menemukan jenis burung apa ini. 但是路加福音很清楚说这是一种什么鸟， Ini adalah burung gagak. 这是一个乌鸦，这是一只乌鸦。 Sebagai informasi bagi kita 我给你们一个提醒， bahwa burung gagak adalah termasuk kategori binatang yang najis. 乌鸦是包括一个肮脏的鸟。 Kita bisa lihat dalam catatan Imamat pasal 11 ayat 15. 因为如果我们看在这个旧约里面记载， Pada zaman itu 那个时候， burung gagak termasuk jenis burung yang dalam tanda petik tidak dihormati. 那个时候的旧约的时代，乌鸦是不被尊重的一种鸟。 Tetapi di sini kita bisa melihat 但是在这里我们看见， walaupun dianggap najis, 虽然是成为一个不圣洁的鸟， Allah tetap memelihara dan menjaga mereka. 但是上帝仍然照顾他们。 Sehingga Yesus mencoba untuk membandingkan antara manusia dengan burung 以至于主耶稣把人跟鸟做一个比较， yang tidak bercocok tanam 没有种没有收的鸟， atau menyimpannya dalam lumbung untuk di masa depan. 或者这个鸟也没有储蓄食物在它的仓库里面。 Tetapi mereka merasa berkecukupan untuk hidup. 但是这些鸟觉得每一天都是有足够的食物， Sehingga kita bisa melihat bahwa burung-burung ini lebih memiliki kepercayaan. 所以我们就说这些鸟它们更有信心， Kepercayaan kepada Allah yang adalah pencipta mereka. 他们
有信心创造万物的主， Tetapi justru kita sebagai manusia, kita sering gagal dalam hal ini. 但是我们人却相反。 Manusia adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 人是上帝创造，按照上帝的形象创造， Justru telah melupakan pelajaran yang berharga ini, 也是一个非常宝贵的一个教训， yaitu mempercayakan kehidupan mereka kepada Allah Sang Pencipta. 那就是把他们的生活交给创造万物的主。 Tetapi justru mereka lebih suka mengkhawatirkan kehidupan mereka. 但是他们常常却忧虑会对他们的生活。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹、弟兄、姊妹们， kekhawatiran tidak akan dapat menambah waktu sekecil apapun ke dalam rentang hidup seseorang. 一个忧虑没有在我们生活当中有一个地位。 Faktanya Bapak Ibu sekalian, 这个一个事实告诉我们， justru penelitian menunjukkan 这是告诉我们一件事情。 bahwa kekhawatiran yang berlebihan justru mempersingkat hidup seseorang. 多余的忧虑减少我们的年岁， Ini faktanya. 这是一个事实。 Lalu kemudian kita melihat Yesus pun kemudian melanjutkan dengan ilustrasi yang lain. 我们再看主耶稣继续的比喻， Yang kali ini berfokus dengan pakaian. Apa yang kita kenal? 现在他是说关于我们所穿的衣服。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 弟兄姊妹们， pada masa itu hanya orang-orang tertentu yang dapat menggunakan pakaian yang berwarna-warni. 那个时候能够穿各种颜色的人是某一种地位的人， Karena mahalnya pewarna yang dibutuhkan pada saat itu. 因为那个时候的颜色的需要， Sehingga di ilustrasi yang kedua ini, 所以在第二种比喻里面， Yesus menggunakan bunga bakung. 耶稣就把按照这个一朵花做一个比喻， Sebuah bunga yang begitu indah yang terdapat di Palestina. 那么这个百合花是在巴勒斯坦有的花， Yang kemudian dibandingkan dengan pakaian Salomo. 那么百合花跟所罗门所用的衣服做比较， Yesus ingin menunjukkan, 这个比较告诉我们， walaupun pakaian Salomo begitu indah, 虽然所罗门王的衣服非常的好看， namun itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keindahan salah satu bunga di musim semi. 但是对一个纯片的花不能比较这个更好看。 Dengan kata lain, 用别的话来说， keindahan yang Tuhan ciptakan 上帝的创造的万物 jauh lebih baik 比我们所造的更好看， daripada apa yang bisa dihasilkan oleh orang yang paling kaya sekalipun. 比起那些最有钱人所拥有的东西。 Oleh karena itu Bapak Ibu 弟 sekalian, 兄姊妹们， dari sini kita makin bisa melihat 在这里告诉我们一件事情： bagaimana Yesus itu menunjukkan kasih-Nya kepada ciptaannya. 主耶稣就指出他所创造的每一件东西。 Yesus menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada semua ciptaannya. 主耶稣献出他的爱，借着神所创造的每一件事情， Termasuk rumput yang hari ini ada, besok sudah dibakar. 包括我们所看到的草，今天早上它长出来，明天凋谢。 Sehingga dari sini kita bisa melihat 在这里我们知道， bahwa rumput yang umurnya begitu pendek, 我们看这个草，它的年岁非常的短， Tuhan pelihara dan 但是 jaga. 上帝仍然照顾。 Oleh karena itu Yesus menegur para pendengarnya pada waktu itu. 所以主耶稣就指着那些听到的人， Kalau semua ciptaan dipelihara Allah, 如果每一个上帝所创造的万物被好好的牧养的话， apalagi manusia. 尤其是上帝造的人。 Oleh karena itu Yesus berkata demikian. 所以主耶稣说： Hai orang yang kurang percaya, 一个不信的人啊， kenapa kamu masih khawatir? 为什么你应该要挂虑？ Kata orang yang kurang percaya ini 一个人没有信心的， sering kita temukan di dalam Injil Matius. 我们常常从马太福音看到，
Maksud kalimat ini bisa kita artikan sebagai iman yang kecil. 在这经文里面，我们看到这个最小的信心。 Jadi dalam hal ini adalah mereka yang kurang beriman. 那就是说，一个没有信心的人， Sehingga bagi mereka yang berjuang begitu keras, 所以一个人非常的这个努力的人， untuk hal-hal dunia ini 为了世界的东西， tidak akan memiliki iman yang sejati kepada 他 Tuhan. 们没有一个真正的对神的信心。 Lihat Bapak Ibu sekalian, 弟兄姊妹们， Yesus ingin 主耶稣说要的， setiap orang percaya memiliki keyakinan 每一个信主的人有自己的信心， bahwa Allah mengasihi dan memperhatikan mereka. 就是耶稣爱我们，耶稣照顾我们， Sehingga kehidupan seperti ini 以至于这样的生活 bertolak belakang dengan kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, 跟那些没有信心的人完全对立。 yang hanya fokus kepada kehidupan yang paling dasar dalam kehidupan 只 sendiri. 有集中精神在他们的生活里面。 Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, 但是一个相信主的人， mereka belajar untuk mempercayai kehidupan mereka 他们开始相信他们所过的生活 kepada Allah. 完全交在主的手中。 Allah yang adalah sumber dari segalanya 神就是一切的泉源， dan yang akan menyediakan dan memperhatikan setiap anak-anaknya. 他要预备所有他儿女们的需要。 Oleh karena itu, 所以呢， Yesus membawa para pendengarnya 主耶稣带着那些听到的人， untuk merubah pemikiran mereka 要改变他们的思想， dari memikirkan kebutuhan paling dasar 思想他们最需要的东西， kepada mencari kerajaan Allah, 并且他寻找神的国度。 atau memikirkan hal-hal yang bersifat rohani dan bersandar penuh kepada Allah. 那些需要属灵的事情，并且把一切交在主的手中。 Oleh karena itu, 所以呢， setiap orang percaya 每个信主的人， harus mencari tahu apa yang Tuhan mau. 他应该知道神要他们做的是什么。 Kata mencari di sini 因为在这里寻找的话， menunjukkan satu kegemaran atau kesukaan 寻找就是我们所要找的事情。 untuk terus-menerus mencari 我们继续不断爱慕寻找它， atau berusaha dengan sungguh-sungguh 或者我们想办法各种各样的方法来得着它， dengan tekun untuk memperoleh sesuatu. 有恒心的寻找。 Ada dua hal yang harus dicari. 有两件事情要寻找的。 Pertama, 第一， kerajaan Allah. 神的国度， Dalam hal ini 在这件事情里面， berusaha untuk sungguh-sungguh 他们真正一直寻找， agar kepemimpinan Allah 让主的带领、 dan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan 主 ini. 的带领、主的权柄彰显在我们的生活里 Dan yang 面， kedua, 就这样继续下去。 kebenarannya, 那么他的真理， yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. 借着圣灵的工作， Orang percaya 一个信主的人， harus berusaha 他应该要想办法， untuk mentaati perintah Allah, 想办法遵行上帝的命令， memiliki kebenaran di dalam Kristus 在他的心里有基督的真理， dan terpisah dengan dunia ini 他们抛弃世界的一切需要， dan menunjukkan kasih kepada sesama. 并且我们要表现给别人看。 Ketika semua kehidupan ini berfokus kepada Allah, 当我们的生活集中精神在神的身上， maka ada janji yang Allah akan berikan bagi kita, 上帝给我们一个最宝贵的应许， bahwa Ia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. 那就是他要给你们一切所需要的。 Jemaat sekalian, 亲爱的姊妹弟兄姊妹们， di satu sisi 来在灵异方面， kita juga dipanggil, ada tanggung jawab untuk bekerja keras. 神也呼叫你，你有一定的责任，上帝要你做的， Bukan hanya duduk santai, 不是叫你们静静的坐在这里， tetapi
但是 ketika kita melakukan semua pekerjaan kita sehari-hari, 当我们每一个人所做的一切， di sanalah kita juga belajar 在那里我们要学习， untuk menaruh kepercayaan kepada Allah 把我们的一切交在主的手中， dan mendapatkan kekuatan daripada Allah 我们得着力量， daripada percaya kepada diri sendiri. 比起我们用自己的方法。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的姊妹弟兄姊妹们， selama kita hidup di dalam dunia ini, 让我们活在世界的时候， kekhawatiran tidak akan pernah hilang dalam 我 hidup. 们的忧虑不可能离开我们。 Begitu banyak hal yang bisa kita 很 khawatirkan. 多的事情让我们忧虑， Tetapi sejauh mana kekhawatiran itu mempengaruhi kehidupan kita? 但是这个忧虑多少大影响我们的生活？ Apakah hidup kita hanya dipenuhi oleh kekhawatiran? 是不是我们的生活充满了忧虑？ Jangan sampai rasa takut, rasa khawatir itu menguasai hidup kita. 不要忧虑影响我们整个的生活。 Rasa khawatir yang berlebihan 多余的忧虑 bisa jadi 能发生， menunjukkan kegagalan kita 就是要表现你是一个失败的人， untuk mempercayai seluruh kehidupan kita kepada Allah. 因为让我们把一切交在主的手中。 Dan kita juga harus ingat 我们要记得， bahwa kekhawatiran yang berlebihan 多余的忧虑， secara tidak langsung, 这个不知不觉， sadar atau enggak, 你知道或者你不知道的话， akan merusak hidup kita. 要破坏你的生活。 Dan kekhawatiran yang berlebihan 一切多余的忧虑， bisa menjadi salah satu penyebab 要成为一个生活的因素。 kehidupan kita tidak bisa menghasilkan buah 我们的生活没有结果子， bagi kemuliaan Tuhan. 为了上帝的荣耀。 Suatu hari Bapak Ibu sekalian, 有一天 John Wesley ，John Wesley sedang berjalan dengan seorang pria yang mengalami begitu banyak masalah. 他正在一个很多事情的人来谈论， yang mengungkapkan tentang keraguannya akan kebaikan Tuhan. 他谈论关于神的爱。 Sehingga dia berkata seperti ini, 他说 saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan dengan semua kekhawatiran dan masalah ini. 我不知道我应该做什么关于我生活的忧虑。 Dan pada waktu yang sama, 在同样的时间， Wesley melihat seekor sapi Wesley 看到一只牛， berbalik di tembok. 这一只牛在这个墙壁的另一方面。 Jadi Wesley melihat seekor sapi dari balik dinding batu itu. 那么 Wesley 看一只鸟，但是在这个一道墙的外面。 Lalu Wesley bertanya kepada orang tadi, 那么 Wesley 就问那个人， kamu tahu kenapa sapi itu melihat ke balik tembok itu? 为什么那个牛我们能够看见从一个角度墙的另一方面？ Lalu pria itu menjawab, 那么那个人就说， saya tidak tahu, 我不知道， saya tidak tahu. 我不晓得。 Lalu Wesley berkata kepada dia, 那么 Wesley 就告诉他， kenapa sapi itu melihat ke balik tembok? 为什么在另一个这个墙？ Karena dia tidak bisa menembusnya, tidak bisa menghindarinya. 可能我们不能这个逃避这件事情。 Oleh karena itu John Wesley kemudian ngomong begini, 所以 John Wesley 就说， demikian juga yang harus Anda lakukan dengan tembok masalah Anda. 那么你也应该要解决你的事情， Yaitu melihat dan menghindarinya. 那就是我们看，我们躲避。 Iman memungkinkan kita 信心能使我们 untuk melihat, 只能看， melampaui keadaan kita, 超越我们所想象得到。 berfokus kepada Yesus. 我们集中精神在耶稣身上。 Untuk itulah ketika Yesus memberikan pengajaran ini, 所以当主耶稣说关于这件事情，
Dia mau kita berserah total dan berfokus kepada Allah sendiri. 还要把我们的一切交在主的手中。 Yang adalah sumber kehidupan kita. 他是我们的生活的泉源。 Bukan berfokus pada masalah atau kekhawatiran kita. 不要我们把精神放在一切要发生的事情上。 Allah peduli kok. 上帝知道，上帝惯理你， Dan menyediakan apa yang kita perlukan. 上帝为你预备一切。 Ketika kita mempercayai semua itu kepada Allah. 当我们把一切交在主的手中的时候， Sekali lagi Bapak Ibu sekalian. 再一次我告诉你们， Ketika kita mempercayai semua itu yang kita perlukan kepada Tuhan. 当我们把一切交在主的手中的时候， Bukan berarti kita hanya duduk diam. 不是说我们静默不动， Tetapi di balik semua itu, 但是在另一方面， kita bekerja. 我们继续努力。 Dan di sana kita belajar untuk menaruh kepercayaan. 在那个时候，我们把一切交在主的手中， Dan mendapatkan kekuatan daripada Allah. 得着新的力量。 Dan di saat itulah 就在那个时候， kita bekerja dan percaya kepada Tuhan. 我们再一次相信主的话， Dan bergantung total kepada Allah. 我们完全的交在主的手中，信靠主， Bukan kepada diri sendiri. 不是靠着我们自己。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， jika kebutuhan dasar dalam kehidupan ini mendominasi dan mengendalikan kehidupan kita, 如果你的生活最需要的一切就掌握我们的生活的话， maka tidak ada bedanya engkau dan saya dengan orang yang tidak percaya. 所以如果这样的话，你与我跟外邦人是一同的，没有两样。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姊妹们， ketika kita hidup di dalam dunia 我 ini, 们活在世界上， kita tidak hanya hidup berfokus kepada diri kita, 我们只有几种精神在我们的生活里面。 tetapi ada hal yang harus kita cari, 有一件事情我应该要找的， yang harus kita kerjakan lebih 我 daripada itu. 们应该要实行的。 Ada panggilan untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki 我们要知道，上帝要我们做什么， daripada kehidupan kebutuhan sehari-hari. 比起我们每一天所要遇见的生活。 Bukan berarti kita tidak boleh memenuhi kebutuhan kita 不 sehari-hari, 是说我们不能面临我们所需要的， tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. 但是有更重要的事情。 Oleh karena itu tadi sudah kita bahas sebelumnya. 刚才我们已经思想了， Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 耶稣说你要信照主的国与主的义。 Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus terus-menerus kita lakukan selama kita hidup. 信照主的国、主的义，一定要继续信照。当我们活在世界上的时候， Jangan hanya berfokus dengan diri, kebutuhan diri dan diri. 不只一直想我们本人所需要的， Tetapi cari juga dong perkara di atas, di sana yang jauh lebih penting. 我们也是信照主的国，也是信照主的义，比一切更加重要， Yang bisa memberikan kita kekuatan dan penghiburan. 给我们力量，给我们安慰。 Arahkan tujuan kita kepada Allah. 我们的生活转向主， Berjuanglah untuk menggapainya. 我们努力要得着主的爱， Dan bertekunlah 我们要有恒心。 sampai hatimu yakin. 当我们心里已经明白的时候， Dan teguhkanlah hatimu supaya kamu tidak gagal. 坚固你的信心，你不可以失败。 Dan temukan kebenaran itu, 你要得着那个真理， yaitu kebenaran Allah. 神的真理， Kebenaran yang dikehendakinya 神的真理以后， untuk dikerjakan di dalam diri kita. 让我们能够得着放在主的工作上。 Karena itu, 所以呢， ketika engkau dan saya telah menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, 当你与我已经得着耶稣在我们的生活里面的时候， ketika kita telah menemukan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan 当我 kita, 们已经经历神在我们的生活里面的时候， maka itu akan menolong kita mengubah pandangan kita tentang 要 kehidupan. 改变我们的想法。 Ketika kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, 当我们得着耶稣的时候， maka ada janji yang diberikan oleh Allah 如果允许上帝给我们 bahwa setiap kebutuhan kita akan dipenuhkan. 每一个我们的需要，上帝要预备。
Dan kita bisa menyatakan apapun kepada Allah dalam doa dan permohonan kita dengan 我 ucapan 们把一切的一切告诉耶稣，借着我们的祷告。 Kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, 我们要记得， ketika kita menemukan Tuhan dan mempercayakan semuanya kepada Allah, 当我们完全交托的时候， maka apapun yang Tuhan berikan kepada kita 上帝说一杯的你养东西 akan sesuai dengan kehendaknya. 合乎神的旨意， Jadi bukan sesuai dengan keinginan kita. 不是合乎我们的旨意。 Jadi pemberian Allah kepada kita 上帝给我们每一件事情， atas dasar kasih Allah kepada kita. 就是按照上帝的爱是给我们大家。 Dan Allah lebih tahu kebutuhan kita 上帝更知道我们所需要的， daripada siapapun. 比起别人的事情， Dan kita akan menerimanya dengan sukacita. 我们要很欢喜快乐的接受 Karena apa yang kita butuhkan 我们所需要的， sesuai selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. 也是按照神应许的神的旨意。 Bapak Ibu yang dikasih 弟 Tuhan, 兄姊妹们， kekhawatiran dalam kehidupan kita 我们的生活的忧虑 tidak akan memberikan waktu tambahan kepada kita, 不能建议在你的生活里面加分， tapi justru akan memperpendek waktu kita. 但是要减少你的岁数。 Oleh karena itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita 所以神的话告诉我们， bahwa kekhawatiran akan hari esok tidaklah perlu. 我们不需要为明天忧虑， Karena hari esok mempunyai kesusahannya 因 sendiri. 为明天有明天的愁烦。 Kalau kebutuhan dan masalah itu selalu ada, selalu baru setiap hari, 如果每一个我们所需要的每一天都有新的， demikian pula dengan pertolongan Tuhan dan penyediaannya akan rahmatnya selalu baru setiap 但 hari. 是你要记得，每一天上帝的恩典、上帝的帮助、上帝的给我们的需要都是新的。 Oleh karena itu Bapak Ibu 所 sekalian, 以弟兄姊妹们， serahkanlah segala peristiwa kehidupan kita kepada 我 Allah. 们把一切交在主的手中， Lakukanlah apa yang harus kita lakukan di hadapan 要 Tuhan. 做出我们所要做的。 Karena hari esok ada kesusahannya 因 sendiri. 为明天有明天的忧虑， Jadi mengapa kita menambahkan lebih banyak masalah lagi? 为什么我们就是明天自己加添忧虑？ Dan kita juga harus ingat Bapak Ibu 我 sekalian, 们要记得一件事情： pertolongan Tuhan dan penyediaan akan rahmatnya juga akan selalu baru bagi 上帝的 bangsa. 帮助、上帝的恩典、上帝的慈爱，每天都加给我们。 Bapak Ibu yang dikasih 弟 Tuhan, 兄姊妹们， Tuhan tidak memanggil kita 上帝不呼召我们， hanya untuk melepaskan kecemasan kita kepadanya, 不是单单把我们的忧愁交在主的手中， tetapi dengan menyerahkan semua. Tetapi Tuhan ingin kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. 但是我们完全的交托，每一件事情都交在主的手中。 Sekali lagi, Tuhan ingin kita percaya kepadanya. 再一次，上帝要我们完全的交托， Baik dalam hal yang kecil maupun dalam hal yang besar. 在最小的事情上，或者最大的事情上。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 弟兄姊妹们， kita perlu sadar 我们应该要知道， bahwa pemeliharaan Allah 上帝的照顾 bukan hanya untuk saat ini aja, 不是单单今天， tetapi pemeliharaan Allah akan terus berlanjut 上帝的照顾每一天都有， sampai kekekalan. 直到永远永远。 Kebutuhan terbesar kita 我们所需要的 bukan hanya sekedar mengenai makan, minum, pakaian, 不是每一人生活的需要， tetapi kebutuhan terbesar kita adalah 我们最大的需要 Kristus itu sendiri. 就是基督在我们里 Dia 面， adalah sumber kehidupan 他是生活的泉源， dan hanya Dia yang mampu memberikan kepuasan dalam diri kita. 只有他能满足我们每一个人的需要。 Oleh karena itu, 所以， kebergantungan total kita kepada Allah 我们把一切交托给神的时候， akan menjadi kunci keberhasilan kita untuk mengarungi rasa khawatir dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. 是我们的生活最要紧、最关键的，交在他的手中。神要满足我们每一个人的需要， Sehingga Yesus menghendaki dan memerintahkan para muridnya 所以主耶稣命令他的门徒们， untuk tidak menyiksa diri mereka sendiri di dunia ini, 不要在世界上
自己受到痛苦， dengan mencemaskan berbagai macam hal, masalah yang melebihi apa yang dikehendaki oleh 硬 Allah. 着我们每一个人想哪些不必想的事情。 Kita perlu terus berdoa dan meminta kepada Sang Sumber itu, yaitu Allah itu sendiri. 让我们继续不断祷告，对生活的泉源，我们的主祷告， Karena hanya Dia yang bisa menopang kehidupan kita. 因为他要照顾，他要担当我们每个人的需要。 Dan kita bisa menemukan damai sukacita dalam kehidupan 在 kita. 生活里面，在耶稣基督，我们寻找喜乐、义、平安， Dan Dia akan menolong kita. 要帮助我们 Bapak Ibu yang dikasihi, 弟兄姊妹们。 pada tahun 1999, 1999年 John F. Kennedy Jr. ，John Kennedy F. Kennedy 小一辈的， menerbangkan sebuah pesawat kecil miliknya 他带着一个最小的飞机， dari New York menuju sebuah kota di Amerika 从 Serikat 纽约到某一个地方， untuk menghadiri sebuah pernikahan. 因为要赴某一个喜事。 Di dalam pesawat itu terdapat istrinya dan juga saudara perempuannya. 飞机里面有太太，有她的姐妹。 Meskipun si Kennedy ini merupakan pilot yang sudah mendapatkan izin, 虽然这个 Kennedy 他是一个有这个招牌的驾飞机的招牌， tetapi masih ada satu hal yang membuat dia tuh belum memenuhi syarat. 但是有一件事情还没有合乎他驾驶飞机的条件。 Harusnya dia mencari satu pilot yang lebih berpengalaman untuk membantunya. 那么现在找一个另外更有经验的驾驶飞机的， Namun Kennedy tidak melakukan itu. 但是他没有做到， Dia tetap menerbangkan pesawat itu. 他仍然驾驶这个飞机。 Dan pada malam hari itu pesawat itu lepas landas 那 terbang. 个时候飞机就起飞。 Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, 简单的说， pesawat itu mengalami kecelakaan 这个飞机失事， dan ketiga penumpangnya tewas. 3个人都去世。 Lalu kemudian dilakukan investigasi atas kecelakaan tersebut. 在这个检查当中的时候，有一个事实告诉， Kemungkinan kecelakaan tersebut disebabkan adanya masalah dalam penerbangan tersebut 可能在飞机里面有成问题， dan kurangnya pengalaman Kennedy di dalam menerbangkan 还 pesawat. 有这个驾驶飞机的人没有经验。 Dia telah mempercayakan apa yang ada di pikirannya 他只有相信他自己， daripada apa yang diberitahukan oleh sistem dari pesawat tersebut. 比起这个飞机只给他一个指点的方法， Sehingga konsekuensinya cukup fatal, 最后的结果非常的可怕， yaitu pesawat itu. 那就是失事。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 弟兄姊妹们， terkadang sama dengan kehidupan kita, bukan? 我们的生活也一样。 Kita terkadang memiliki berbagai macam godaan untuk hidup berjalan menurut kita punya pandangan 在 sendiri. 我们的生活里面有各种各样的思想，能够影响我们的思想， Bukan bergantung kepada Allah. 但是我们没有交托给神。 Kita harus sadar Bapak Ibu 我 sekalian, 们要知道， iman kita kepada Allah 我们对主的信心， itu yang akan menjaga kita daripada kehancuran. 就要照顾我们离开那些粉碎的生活。 Pikiran manusia terkadang bisa mengecewakan, 人的思想使我们失望， tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. 但是上帝不曾使我们失望， Tuhan tidak pernah gagal. 上帝没有失败过。 Dan firman-Nya akan menjaga kita 神的话要照顾我们， di jalan yang benar selama kita mentaatinya. 走在主的旨意当中。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 弟兄姊妹们， mari mulai saat ini 从今往后 kita mulai mengubah fokus kehidupan kita 改变我们的生活思想， dari mencari kehidupan yang paling mendasar dalam hidup kita 我们在最寻找最基本生活的要求， menuju kepada pencarian akan Allah 转向寻找神的脚迹， dan kebenarannya, 并神的真理， dan coba serahkan semua itu kepada Allah, 把一切交在主的手中， karena Dialah yang akan menopang segala kehidupan kita. 他要
要担当一切的我们生活的需要。 Dan dari sanalah sumber kehidupan, sumber sukacita itu yang akan kita dapatkan. 那么生活的泉源、喜乐的泉源，我们要得到。 Oleh karena itu seperti apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 彼得前书告诉我们， Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, 把一切的忧虑交在主的手中， sebab ia yang akan memelihara kamu. 因为他要照顾你。 Inilah yang akan terjadi 这要发生的事情， ketika kita mau berserah total kepada Allah. 让我们把一切交在主的手中。 Maukah kita mengalami Tuhan? 你要不要有这样的经历？ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan. 谢谢主的话，我们能够传讲出去， Kiranya firman ini boleh mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. 让主的话成为我们交托的每一件事情。 Mencari kehendak Tuhan dibandingkan memfokuskan hidup akan kebutuhan kami secara pribadi. 我们寻找主的旨意， Karena kami yakin dan percaya ketika hidup kami berfokus kepada Allah, 当我们把我们的生活转向主的时候， maka apa yang kami butuhkan itu pasti akan Tuhan penuhkan. 我们所需要的主必定预备， Dan Tuhan akan cukupkan apa yang kami butuhkan. 就要使我们就得着足够的一切的生活要求。 Tolong kami ya Tuhan. 请帮助我们， Memang terkadang kami sering gagal dalam hal ini. 我们的生活常常失败， Tapi kiranya melalui Roh Kudus dalam hidup kami, 但是借着圣灵在我们每人生活当中， kami boleh belajar terus diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan. 我们要学习神的话， Ketika kami bergumul di hadapan, ketika kami memiliki pergumulan hidup, 在我们的生活里面的挣扎当中， kami tahu apa yang harus kami lakukan, 我们知道我们应当做什么事情， yaitu datang kepada Allah. 来到主面前， Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kami berdoa 祷告祈求， dalam nama Tuhan Yesus. 靠 Amin. 耶稣基督的圣名，阿门。 Mari semua